السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung baris yang terakhir, muka surat 201. 202 Isbal. Ustaz sini. Maaf, muka surat 202 dalam berbagai ayat. Mula di situ. Baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita masih membahaskan persoalan yang berhubung dengan sombong atau kibria, mudah cerita takabur. Masih membahaskan perkara ini, dan pada bulan yang telah lalu kita telah membahaskan beberapa perkara berhubung dengan kesombongan itu sendiri. Beberapa ayat yang telah saya baca, di antaranya suratul A'raf, yang menyebabkan tertutupnya pintu-pintu syurga bagi mereka yang sombong dan takabur, sehingga Allah menyebut hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah seekor unta masuk
ke dalam lubang jarum, kata Allah, sebagai suatu tamsilan. Begitulah keadaan dan suasana mustahilnya orang-orang yang sombong untuk masuk ke dalam syurga Allah, seperti mana mustahilnya pada adat manusia, iaitulah seekor unta boleh duduk masuk di dalam lubang jarum yang kecil. Pada pandangan manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah, kerana Allah zat yang maha zat, fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa saja yang dia mahu, walau menyanggahi akal dan adat manusia. Ayat itu nak ajar, suratul A'raf ayat 40 itu mengajar kita demikian balasan orang-orang yang sombong, takabur, sehingga ke syurga menjadi susah. Sehinggalah tamsilan yang Allah buat, tunggulah unta masuk ke dalam lubang jarum yang kecil. Wal'iyadza billahi min zalik. Dan kemudian kita bahas sedikit tentang persoalan isbal, yaitu melabuhkan pakaian, melabuhkan jubah sehingga tutup buku lali sampai ke lantai. Maka telah kita sebut dua pandangan. Pandangan pertama menghukum haram terus, sama ada kamu ada niat atau tidak. Pandangan yang kedua agak sedikit ringan, dan inilah pandangan yang diterima pakai oleh jumhurul ulama, yaitu jika sekiranya kamu tiada berniat sombong, maka tiadalah berdosa kamu. Tetapi kalau kamu ada niat untuk sombong, maka jatuhlah hukum itu. Cuma dalam kaedah keluar dari khilaf, itulah yang terlebih baik. Tak usah buatlah, senang cerita. Nak buat apa labuh-labuh jubah sampai seret lantai, itu dia panggil isbal dalam ilmu fiqh. Dalam hadis cukup banyak, dan Nabi tidak suka perbuatan itu, walaupun dibahaskan dengan niat atau tidak. Namun tak sahlah kita buat. Keluar dari masalah itu adalah lebih aula daripada kita berbahas tentang niat ataupun tidak. Baik, sambung. Dalam berbagai ayatnya, Al-Quranul Karim telah mengecam dan mengeji orang-orang yang bersifat sombong dan takabur, kerana sifat inilah yang menjadi penyebab utama golongan kufar menolak seruan dan ajaran para nabi dan rasul yang diutus kepada umat manusia dari zaman ke zaman, sehingga menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kancah neraka Jahannam. Itulah di antara punca dan sebab manusia dihumban ke dalam neraka. Dan itulah di antara sebab paling utama manusia menolak ajaran para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, kerana sombong, takabur. Tuan-tuan muslimat, memandang rendah kepada kebenaran dan memandang rendah
kepada orang yang membawa kebenaran, maka itulah sifat yang dimiliki oleh kepimpinan Quraisy yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau boleh, kita petik ayat yang ringkas dan pendek pada juzuk yang ke-19 pada surah Al-Furqan, surah yang ke-25 pada ayat 41. Kalau boleh kita faham sedemikian, yaitu kesombongan muncul apabila memandang remeh, memandang rendah kepada kebenaran, dan sekaligus memandang rendah kepada orang yang membawa kebenaran. Kalau boleh kita baca ayat 41 Al-Furqan pada juzuk yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'auka iyattakhidhunaka illa huzwa ahadzal ladzi ba'atsallahu rasula. Senang faham, ayat pendek-pendek. Allah berfirman, dan apabila, wa idza ra'auka, dan apabila mereka melihat engkau, ka tu nabi lah, apabila mereka, yakni orang-orang Arab Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dan sekutu-sekutunya, bila mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Allah kata? Iyattakhidhunaka illa huzwa. Tak adalah, kata Allah, melainkan mereka jadikan engkau bahan sendaan, pelekeh, buat main-main, buat senda gurau. Sedangkan Nabi membawa risalah daripada langit, sedangkan Nabi membawa agama samawi, sedangkan Nabi mahu menghancurkan kejahatan mereka, sedangkan Rasulullah mahu menarik tangan-tangan mereka yang ketika itu mereka berada hufrah, di tepi jurang api neraka. Tetapi demikian, kata Allah, mereka menjadikan Nabi sebagai bahan sendaan gurauan mereka. Mereka bermesyuarat untuk buat apa saja supaya orang jangan dekat dengan Nabi, dan sekaligus jauh daripada risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahan bergurau, jadi bahan senda gurau. Pernah mereka saling cabar mencabar. Siapa yang berani nak pergi letak najis unta di belakang Nabi, hak tu pun jadi bahan mesyuarat mereka. Punya celakanya puak-puak. Hak tu pun jadi bahan mesyuarat, masuk dalam minit mesyuarat. Siapa yang nak pergi ambil najis unta, lempar belakang dia. Atau siapa yang nak pergi jumpa dia, lempang dia. Tuduhan ni tak sah cakap lah. Tuduhan ni tak sah lah. Ahli nujum, kahin, sihrum mubin, pemecah belah masyarakat, anti kemajuan, macam-macam, bawa orang kepada kemunduran. Sedangkan kota Makkah ini, kota metropolitan
yang dikunjungi oleh seluruh jazirah Arab, yang kami dah hidup lama dengan berhala yang penuh di sekeliling Kaabah, adat yang telah kami pakai ratusan tahun. Engkau ni siapa? Pandai-pandai nak robek semua ini. So bagi gelaran yang tu normal dah, itu biasa dah. Ni jadi bahan senda gurau, bahan main-main, pijak tengkuk Nabi, sepak Nabi. Itu yang Abu Jahal pernah volunteer sekali. Kalau tuan-tuan baca tafsiran dalam surah Al-Alaq, Iqra, ketika dihuraikan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Siapa tu? Abu Jahal, yang menghalang seorang hamba idza shalla, apabila hamba tu solat. Siapa yang halang? Abu Jahal. Pernah dia volunteer nak pergi rembat Nabi. Lalu dengan bangga dia pergi jumpa, dia pergi berjalan ke rumah Nabi. Rumah Nabi di Makkah. Rumah Nabi lahir itulah maktabah perpustakaan tu. Tepi terowong nak pergi Mina tu, ada satu rumah. Dan semua orang tahu, semua orang dah pergi ziarah. Situlah Maulid, tempat Nabi lahir. Allahu Akbar. So rumah Khadijah tu toilet muslimat tu. Tapak rumah Khadijah tu toilet muslimat tu. Yang ada gambar tiang, ada satu tiang, lepas tu ada gambar muslimat pakai tudung. Tu tapak rumah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. So rumah Abu Bakar mana? Sebelah dia yang ada pokok bunga tu. Siapa perasan saya sebut ni dia tahulah. Ada pokok bunga banyak. Itu tapak rumah Abu Jahal, bawah tu jamban. Toilet lelaki tu tapak rumah Abu Jahal. Jadi jamban ya rumah dia pun. Cuma letaklah macam bunga-bunga sikit buat tanda. Tak jauh manalah dianya, rumah dia dengan rumah Nabi. Rumah Abu Sufyan di Bukit Marwah. Atas puncak Bukit Marwah ialah rumah Abu Sufyan. Rumah Abbas sebelum naik Bukit Marwah. Sebelum kita naik Bukit Marwah, pandang sebelah kanan, dia tulis Abbas Gate. Ada pintu Abbas Gate. Itulah tapak rumah Abbas bin Abdul Muttalib, iaitulah pakcik Rasulullah. Dekat-dekat je duduk pun, bukan jauh mana tepi masjid tu. Lalu Abu Jahal keluar, ketuk rumah Nabi. Nak bunuh, nak buatlah, nak cekik Nabi, kena tampar Nabi. Lalu bila Nabi buka pintu, tiba-tiba Abu Jahal menggigil. Menggigil dia. Menggigil pucat-pucat, lari lintang pukang. Samsing sangat volunteer. Yang Nabi duk heran, awak orang tuan, kau nak menyembang ke, nak masuk Islam ke apa ke? Mai-mai tengok kita lari. Sampai Darun Nadwah, pergi tengok satu pintu sekeliling Masjidil Haram. Ada satu pintu dia panggil Babun Nadwah, pintu Nadwah. Masuk pintu tu straight Hijir Ismail bahagian tengah dia. Maka Babun Nadwah, pintu, disitulah tapak parlimen mereka, Darun Nadwah satu waktu dahulu. So patah balik ke kelab, pucat lesi muka. Apa jadi? Mereka tanya, apa hal Tan Sri? Dia Tan Sri. Apa hal Tan Sri Abu Jahal? Tanya elok apa hal? Dia pemimpin Makkah. Dia kata, Muhammad buka pintu, aku baru nak maki hamun ya. Aku tengok atas kepala dia seekor unta tengah nganga.
Dengan gigi dia punya besar nak terekam kepala aku. Buat lagi. Something take kucing kau. Bagaimana Allah hadirkan atas kepala Nabi unta ganga mulut punya besar dengan gigi besar, get ready mata duduk pandang aku. Kata Abu Jahal nak ngap aku, mau aku tak lari awal daripada aku tak boleh merokok, dia kata. Baiklah aku lari awal. Tu cerita betul. Bukalah dalam tafsir, jumpalah kisah tu. Samsik. Mereka jadikan Nabi tu satu kisah lah, punya banyak. Mereka jadikan Nabi huzwa, bahan sendaan gurauan. Tengok ayat tu sampai habis, 41 Al-Furqan. Lepas tu, ahadzallazi ba'atsallahu rasulah. Lalu mereka berkata, ahadzallazi ba'atsallahu rasulah. Nikah dia orang dia. Tengok. Nikah dia orangnya yang Allah lantik jadi rasul kita. Boy. Ahadzallazi ba'atsallahu rasulah. Nikah dia orang dia, kata Abu Jahal. Yang Allah kirim dia jadi utusan untuk kita. Dahlah pak mati, tak sempat tengok muka pak. 6 tahun mak mati, 9 tahun datuk mati, pakcik mati, bini mati. Tiba-tiba nak sembang dekat kita, malaikat datang cakap dengan dia. Dahlah susah, gembala kambing, kau ada projek boleh masuk, tak apalah. Nikah orang dia. Ahadzallazi ba'atsallahu rasulah. Astaghfirullahalazim. Allah cerita benda ni tuan-tuan dengan pengajaran yang kita kutip. Apa dia? Once kita merendahkan kebenaran dan merendahkan orang yang bawa benda benar, itulah Abu Jahal, itulah sombong, itulah sikap kepimpinan Quraisy yang kufur kepada Allah. Ahadzallazi ba'atsallahu rasulah. Dia bela kambing, kambing pun orang punya, bukan dia punya. Mana dia ada duit, mana dia ada benda yang boleh memajukan bumi Makkah. Itu yang mereka cabar Nabi. Au tusqitas samaa'a kama za'amta alaina kisafan. Wahai Muhammad, engkau potonglah langit berkeping-keping dan engkau timpakanlah atas kepala kami. Au yakuna laka baitum min zukhrufin, atau kami melihat engkau mempunyai rumah yang besar. Allah sebut ayat tu Al-Isra. Ayat berapa? 90, 80 lebih, dekat nak masuk 90. Allah Ta'ala cerita cabaran-cabaran yang Nabi kena akibat kesombongan pemimpin Makkah. Antaranya mereka kata, kami tak pernah tengok pun baitun min zukhrufin. Baitun mufrad, sebiji rumah. Zukhruf, perhiasan. Mudah cerita, rumah banglo lah. Engkau sembang tentang bercakap dengan malaikat, engkau pun tompang rumah Khadijah je pun. Pakcik engkau pun dah mati dah. Dulu boleh engkau act lah, pakcik engkau ada. Ni pakcik engkau dah mati. Wahai Muhammad, sila tunjuk pada kami baitun min zukhrufin. Engkau ada sebuah rumah yang besar, rumah banglo, baru boleh engkau sembang Islam dengan kami. Au tarqa fis sama, atau engkau ambil tangga, engkau panjat langit. Untuk ingat sikit cabaran. Agak-agak kalau kita kena lagu tu tak tahu berapa kotak rokok nak habis. Cabar supaya cari tangga panjat ke langit. Untuk ingat main-main.
minta dengan Nabi, wa inabin, engkau punya kebun kurma, engkau wa nakhlin wa inabin fatufajjirul anhar khilalaha tafjira, atau engkau wahai Muhammad mempunyai kebun anggur, kebun tamar, dan dalam kebun anggur, kebun tamar yang engkau miliki, kami dapat melihat akan sprinkler. Kalau bahasa Jawanya sprinkler. Itu sprinkler piping system. Kami dapat melihat adanya sistem perparitan yang mengairi kebun kurma, kebun anggur engkau. Kami tengok depan mata kami. Sebab mereka kan berbangga dengan mereka menjadi pemilik kebun anggur di Taif. Nabi sembang, Nabi tak ada apa. Lalu kami minta engkau, kalau tak boleh rumah banglo, sediakan untuk kami, atau engkau ada kebun anggur, kebun kurma, tak cukup, melainkan kami tengok dalam kebun anggur, kebun kurma itu adanya sprinkler air yang menyiraminya. 91 ke 92 Al-Isra. Allahu Akbar. Cabaran. Lalu Allah ajar Nabi jawab, qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Katakan wahai Muhammad, subhana rabbi, maha suci Tuhan aku. Hal kuntu illa basyarar rasula. Aku ni tak ada lain seorang lelaki yang Allah lantik jadi rasul. Kamu nak kebun, kamu buatlah sendiri. Kamu nak rumah banglo, kamu buatlah sendiri. Itu bukan kerja aku. Kerja aku ini rasul menyampaikan agama kepada kamu. Kamu ikut syurga, kamu lawan jumpalah neraka. Khalas. Itu dia Nabi. Allahu Akbar, tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Generasi inilah, golongan-golongan inilah yang memandang rendah kebenaran dan memandang rendah orang yang bawa benda benar. Bagaimana Allah cerita, kalau mereka tak mau sedar, dibimbangi mereka ni sampai bila-bila duduk situ. Dan tuan-tuan muslimat tengok, saya nak baca satu lagi ayat. Saya nak baca suratul An'am, permulaan juzuk yang ke-8. Permulaan juzuk yang ke-8 suratul An'am adalah duduk pada ayat 111. Suratul An'am 111. Ayat dia, nombor ayat, senang nak ingat. 111. Jangan tambah satu nombor lagi. Nanti dia beratur di kedai. Kedai apa? Tak tahu. Kedai tak ada dah. Dia pergi tempat lain pula. Bahaya. Ayat 111. Tuan-tuan tengok ya. Kita tak nak jadi lagu tu. Allah Ta'ala cerita. Ayat tu turun pada Abu Jahal. Dan yang seangkatan dengannya. Dan siapa saja yang kita minta berlindung dengan Allah. Tuan-tuan tengok bahayanya ayat tu. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Minta berlindung tuan-tuan. Minta berlindung dengan Allah. Jangan masuk golongan ayat 111 Al-An'am. Walaupun ayat tu turun pada cerita kisah Abu Jahal, tetapi tak berapa ribu kali saya ulang,
kaedah mengambil pengajaran Al-Quran adalah disebut dengan suatu kaedah al-ibarah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Maksudnya pengajaran Al-Quran adalah diambil daripada lafaznya, bukan sebab turun ayat. Itu kaedah. Dalam kita nak ambil pengajaran Al-Quran, kita mesti ambil daripada lafaz. Kita tak boleh ambil daripada asbabun nuzul. Maka ayat 119 asbabun nuzul dia kisah Abu Jahal dan penduduk Makkah yang berdegil. Maka pengajaran diambil dari lafaz yang umum. Itu kaedah. Baik. Allah kata apa? Walau annana. Tengok. Kalau Allah kata aku buat 3 benda. Aku buat 3 benda ni. Allah mulakan ayat tu juzuk 8 dengan walau. Walau, kalau Melayu makna jika sekiranya. Lau, Arab kata lau, Melayu kata jikalau. Melayu dia tambah jika. Jika, lau. Dia tambah sikit. Jikalau atau jika sekiranya. Arab kata lau. Walau annana, jika sekiranya kami nazzalna ilaihimul malaikah. Oh, bahaya betul. Cukup takut ayat. Kami turunkan untuk mereka semua malaikat. Malaikat turun. Dia di rumah. Kan? Dia di rumah tengah isap okok tengok TV Malaysia lawan Bangladesh. Kan? Menang 4-1 karaoke Bangla tak Bangla. Janji menang. Kan? Janji mau pukul. Bangla tu belakang kira. Rice many tu Bangla. Kan dia minta nasi lebih. Dia habaq lagu tu rice many ya. Kena faham lah. Menang 4-1 kan. Dia isap okok tengok tiba-tiba datang malaikat. Nazzalna ilaihimul malaikah. Kami bawa turun semua malaikat jumpa dia. Jibril semua turun. Jibril pun bagi salam. Assalamualaikum bang. Dia tengah isap kok. Waalaikumsalam. Jenis Melayu jawab salam tu. Waalaikumsalam. Apa hal? Ada saya ana Jibril, ana sayyidul malaikah, ismi Jibril. Saya ketua segala malaikat, nama saya Jibril. Tu ada nak perkenal lah. Huwa Mikail, huwa Israfil, semua pakai angkat sayap kat dia. Awak main siapa ramai balik hukuk Ada gini bang, kata malaikat Jibril juru cakap, ni ikutlah Nabi, ikutlah Islam, ikutlah agama Allah, ikutlah ulama yang telah membawa risalah menggantikan lisan Rasulullah, ikutlah mereka. Jibril bercakap di hadapan dia, ajak dia balik pada Islam. Dia kata, pi rambah. Tuan boleh bayang tak? Allah buat turun malaikat 1. 2, wa kallamahumul mauta. Kalau aku nak buat, aku buat nombor 2, kata Allah. Wa kallamahumul mauta. Aku bagi orang mati bercakap. Orang mati bercakap ni Nabi Isa ya. Ayat 49 Ali Imran, antara mukjizat Nabi Isa, wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum, sampai pada ayat wa uhyil mauta biiznillah, aku boleh menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kata Nabi Isa. Itu mukjizat dia. Allah kata, puak-puak lawan Nabi aku izinkan. Wa kallamahumul mauta.
ayah dia meninggal malam tadi. Meninggal accident, hospital, postmortem apa semua, simpan besok pagi pukul 8. Pukul 8 pagi tanam. Pukul 11 pagi balik ayah dia. Yang anak baru mesyuarat, nak bedak dah, tak tunggu lama dah. Ayah tinggal 6 biji kereta. Siapa nak kebas kereta ni seorang sikit. Steering kayu, sport rim semua dah bedak dah. Duit dalam bank ada 60,000. Bedak dah seorang sikit, kira elok dah. Ayah baru 3 jam mati. Dalam keadaan balik ayah dia. Pukul 11 tu ketuk-ketuk pintu, anak-anak tengok, ayah balik. Nampak muka dia tu. Kapan ni hangui-hangui kena rembat muka nangkir. Lepas tu anak tanya ayah, ya aku boleh masuk tak? Kata ayah dia, Allah bagi orang mati bercakap. Ayah dia kata, buka lah pintu, aku bukan boleh dah duduk lagu tu ayah tu. Buka pintu masuk, ayah dia lompat pocong, lompat duduk kursi. Anak pun tanya apa khabar ayah. Ayah diam, duduk bela-bela. Tangan tak boleh dah. Rokok ada. Dia tanya rokok dulu. Ayah isap rokok. Ada ayah, danghil ayah duk ada 4 batang lagi. Waktu ayah mati danghil ada 4 lagi. Bagi, hantarlah cucu. Kata pak dia, aku tak boleh dah tangan aku lagu ni. Anak tolong cucu. Cucu sembang nak, oi. Ikut Islam nak. Ikut Nabi, aku masuk tu pasal aku tak ikut Nabi lah, tak berjuang macam Nabi. Dia cakap wa kallamahumul mauta. Kalau aku buat, kata Allah, aku boleh suruh orang mati hidup cakap dengan mereka. Beritahu benarnya Muhammad, beritahu benarnya Islam. 2. Nombor 3, kalau aku nak buat, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Aku halau semua makhluk jumpa dia. Ikan mai jumpa dia, pokok kayu mai jumpa dia, harimau segala jenis binatang beradab dengan dia supaya ikut Islam, ikut Nabi, ikut agama Allah. Allah kata apa? Baca ayat tu sampai habis. Liyu'minu makanu liyu'minu, mereka tidak akan beriman. Kita takut tuan, illa ayyasha Allah, kecuali lah orang yang Allah kehendaki. Takut hati sampai tahap itu. Apa ulama habaq pun buat bodoh. 16 hari bulan Julai, Festival Bon Odori bakal berlangsung di Kompleks Sukan Shah Alam. Kalau di Jepun, Festival Bon Odori ini, jalan raya di bandar-bandar di Jepun, Tokyo ke, Kyoto ke, Hiroshima ke, Nagasaki ke, bandar-bandar besar akan jam. Macam kita balik kampung raya. Bila Festival Bon Odori, orang Jepun balik kampung. Iaitulah pesta memuja semangat, festival memuja ruh. Telah bercakap Yang Berhormat Senator Datuk Idris Ahmad, sebelum tu JAKIM sudah keluar kenyataan. Ustaz Idris sambut, beritahu jangan hadir. Umat Islam diminta jangan hadir ke pesta Bon Odori 16 hari bulan Julai, week after Idul Adha. Bercakap pula minggu lepas, Datuk Mufti Negeri Pulau Pinang, Datuk Dr. Wan Salim, menyebut jangan pergi kerana ada unsur syirik. Dia sebut terus syirik. Keluar dah. Sebut dah kita ni hak yang tak bagi pergi ni sebagai golongan penonggang agama. Ni golongan ni hak tak mau bagi kita pi ni, ini adalah golongan penunggang-penunggang agama. Mereka tak ada kerja lain dan mereka mahu meruntuhkan
kebudayaan berbilang kaum di dalam negara kita. Itu dia kenyataan. Tuan-tuan, kita sebut dah bahawa lakum dinukum waliyadin. Kamu nak bon odori ke? Kamu nak bon voyage ke? Kamu nak bon apa pun, kamu punya pasal lah. Kami orang Islam. Orang Islam dia ada syiar dia, dia ada akidah dia. Apabila pihak yang ada authority bercakap, mufti ada authority, ustaz derih menteri ada authority, JAKIM ada authority. Ini bukan datang daripada kedai kopi celah pokok di Kok Diang mana ke. Ia datang dari pihak yang berauthority. Dan kita mengharap umat Islam tolong faham, especially youngsters, especially Gen Y, yang kadang-kadang mudah sungguh. Dulu kan demam sekejap dapat cium penyanyi K-pop. Ingat dulu, tuan-tuan jangan lupa. Bangga tu mak ayah tu, anak dapat ciuman K-pop. Naik pentas tu, menggigil-gigil, K-pop cium. Oh, dahsyat tuan-tuan. Nowadays punya cerita tu tak sembang lagi bab punggung, malas aku nak menyembang. Benci aku. Kan? Bab tepuk-tepuk punggung kepala otak dia menyampah aku. Empat tak saduk gatai lah, cari-cari nak pergi tengok, tak payahlah. Ngarut semua tu. Tak ada kerja. Lepas tu minta maaf. Kami minta maaf. Sedap lah. Tak ada akhlak, memalukan diri sendiri. Awak orang Islam tunjuk-tunjuk pungkok kat orang apa hal? Nayu tu pergi umrah banyak kali tu, tunjuk pungkok tu. Tahulah, dunia nak kiamat tuan-tuan. Akhir zaman ni clear, crystal cut kata orang putih. Tanda-tanda kiamat terlalu banyak. Namun jangan bimbang, sempat lagi nak berhenti seokok. Jangan bimbang, sempat lagi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ini benda dia. Kita jangan jadi golongan itu. Jangan kita termasuk dalam tamsil, dalam perkara bukan tamsil dah, benda yang Allah sebut pada ayat 111 Al-An'am tu. Sampai tahap kalau orang mati bercakap pun hampa tak percaya dah. Sampai tahap kalau malaikat jumpa depa pun depa terajang gitu lah. Punya tak mau pada Islam. Apakah kita nak masuk dalam golongan hati macam tu? Sampai tak boleh terima apa dah ni. Sampai mengalahkan mufti kita bercakap. Harap jangan ada umat Islam yang hadir. Itu pesan kita 16 Julai. Jangan non-Muslim lantak dia. Kok budaya mereka kekelantak. Kita tak boleh. Kita ada batasan. Jangan kita terperangkap. Kononnya ini culture. Kononnya ini satu budaya yang mesti diraikan. Jangan kita terperangkap dengan suatu kenyataan yang minta supaya kita jangan ikut golongan penunggang agama lah, macam-macam. Parti Pak Lebay lah, macam-macam yang mereka tuduh. Sedangkan yang bercakap seorang menteri. Main-main ke? Menteri, Ustaz Derih, lantik bawah pokok ke? Nun, depan yang di Pertuan Agong, Istana Negara ambil watikah. Main-main ke? Mbak boleh kata sedap penunggang agama. Inilah akhlak sebahagian segelintir masyarakat Islam di Malaysia. Yang kita kadang-kadang naik pening memikirkan perkara-perkara ini. Simple punya instruction. Apa yang susah? Oh, aku Islam, yang tu bukan Islam. Dah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk di kalangan kaum itu. Itu arahan Nabi. Takkan tak boleh faham sesimpel itu. Wal'iyadzabillah. Inilah perangkap-perangkap akhir zaman. Non-Muslim lantak, dia kafir, dia bukan Islam. Tapi kita orang Islam, ada benda yang kita kena serius, yang kita mesti hadapi dengan satu bentuk keyakinan, iaitulah akidah.
Tak boleh buat lebih kurang. So kita minta berlindung. Jangan kita masuk dalam golongan 111 Al-An'am yang langsung tak tahu apa. Cakaplah apa pun, sampai malaikat orang mati bercakap pun dia terajang gitu. Dia takkan percaya. Liyu'minu makanu liyu'minu. Mereka tidak akan beriman, kata Allah. Punyalah degilnya, punyalah hitamnya hati. Kita tak nak hati kita jadi seperti itu. Menolak, menolak, menolak. Akhirnya Allah rentap nyawa dalam keadaan kita tidak sempat bertaubat kepada Allah. Wal'ayazabillahi min zalik. Baik, sambung. Firman Allah mafhum, maksudnya, dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan mereka. Walhal hati mereka meyakini kebenarannya. Itu penyakit. Itulah penyakit. Suratul Naml ayat 14. Mereka menolaknya. Dalam keadaan mereka tolak tu, mereka yakin benda tu betul. Ramai tak orang macam? Ramai. Tolak hukum Allah. Tak percaya. Tolak tapi yakin hukum tu betul. Tolak tu pasal apa? Sombong. Tolak tu pasal apa? Angkuh. Inilah kehancuran. Wastaiqanatha. Dalam keadaan mereka yakin benda tu betul. Apa yang tak betul daripada Islam? Tolong beritahu. Tolong tuan-tuan muslimat bagi tahu satu hun sebesar debu yang tak betul dalam Islam. Kod ada, tolong beritahu. Besar debu, kod ada. Kod ada. Kalau kamu kata ada, hati kamu sakit. Kerana akmaltu lakum dinakum, resolusi pengisytiharan Arafah. Ayat 3 Suratul Maidah adalah deklarasi Arafah 9 Zulhijjah Hajjatul Wada. Antaranya Allah menyebut bahawa pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan bagimu agama kamu. Sempurna dah. Siapa kata ada ruang yang boleh petikai Islam, hati engkau sakit, perlu diubat. Allahu Akbar. Tak ada. Tapi mengapa tak yakin? Tak yakin hudud, tak yakin haram judi, haram arak. Maaf, tolak dalam keadaan yakin kalau ikut ayat. Tahu judi haram, tahu. Tahu arak haram, tahu. Bukan tak tahu, betulnya benda tu. Kesan-kesan buruk daripada judi, kesan-kesan buruk daripada arak. Saya tuan-tuan muslimat, frankly speaking lah, honest lah saya sebut, jujur, benda saya paling takut bila balik kuliah ni dekat tak apalah, kuliah di Ipoh, kuliah di Kuala Lumpur, balik kadang malam highway. Benda saya paling takut bukan pocong nak cross kau, kan setakat terowong menora tu pejam mata tuan-tuan, 2-3 pagi pejam mata ya. Aku ceritakan apa tak tidur. Kan pejam mata kita setakat keluar terowong menora tu biasa je, tak ada apa. Kawan-kawan dia pun. Kan tu normal 2:30 pagi, 3 pagi. Itu kita buat-buat tak nampak je lah tempat dia. Tapi yang paling saya risau sekarang ialah orang bawa kereta lawan arus. Cukup takut. Saya pernah kena sekali di Batam. Sekali saya pernah kena. Subuh. Pernah sekali. Alhamdulillah iswara. Dia punya laju, saya belah sini, dia ambil lane kanan tu, datang. Saya kata, ya Allah, ni apa dia ni? Duk ingat UFO mana mai. Tengok kereta Mamat ni, relax, punya laju. Oi tuan-tuan, berapa banyak aksiden kerana lawan arus, majoriti mabuk. Dan tengok kan viral dalam video
Yang seorang tu Imam Mahdi lah bawah dia mabuk, dadah lah macam-macam. Imam Mahdi apa yang kena dadah? Ada yang kita tengok tu kan, dia pergi langgak habis kereta 2-3 biji, lepas tu dia relax, asyhadu Imam Mahdi. Dah kena. Imam Mahdi apa tak dadah mana bawa kereta? Imam Mahdi apa kejadah lagu tu? Teruk tuan-tuan, kita saya betul saya cakap, jujur saya cakap, saya jadi risau. Siang tak apa hari, malam. Kadang kita taklah apa ni, kadang kita 2-3 pagi kita aja ada, kereta lain tak ada. Takut dia mai, ya Allah ya Karim. Depa bawa bukan slow punya, 182 dah mabuk. Risau, minta berlindung dengan Allah. Saya kena sekali ya kepala batas tu pun dia tak tujulah. Dia lalu sebelah kita, risau kita. Allahu Rabbi, tuan-tuan, muslimin dan muslimat, tahu benda tu, yakin tahu itu tak elok, tapi berapa ramai yang komen yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi kita bila judi tiada lagi di Kedah. Berapa ramai orang Melayu yang hentam? Berapa ramai? Ni Allah sebut dah. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka membantahnya, kata Allah, dalam keadaan mereka yakin benda tu betul. Bantah pasal apa? Dalam sombong, angkuh, kedudukan, takut tergugat itu ini, akhirnya mereka menjadi musuh kepada Islam dalam tak sedar. Yang ni jaga. Kalau awak menentang, awak jahil, ulama maaf, awak berdosa tapi tak keluar daripada Islam, awak kena belajar, cari ilmu. Dia jahil, dia tak tahu arak tu haram, betul-betul dia hentam, dia kata apa haram arak, dia tak tahu sungguh arak tu haram. Yang tu dimaafkan syarak, tapi dia tetap berdosa. Dia kena belajar, cari ilmu. Ini takkan tak tahu, mengaji tinggi, luar negara, dalam negara, tepi tanah, luar tanah mengaji, nya hebat. Tapi angkuh, sombong, takabur, kedudukan, kuasa. Oh ya Allah ya Tuhan. Rasuah tu siapa kata halal? Angkat tangan, rasuah halal. Haram. Judi haram, arak haram. Semua kita tahu. Tapi ramai yang tak setuju bila diharamkan arak, diharamkan judi. Oh bahaya. Bahaya penyakit ini yang mesti kita faham, semuanya berpunca daripada keangkuhan. Saya cuba habiskan 1, 2, 3 ayat tu. Nanti bulan depan kita masuk tajuk baru, hasad dengki. Baik, saya cuba habiskan. Firman Allah, maksudnya, maka masuklah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya, maka amat buruklah tempat orang-orang menyombongkan diri. Suratun Nahl ayat 29. Dan firman-Nya lagi, maksudnya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. An-Nahl 23. Firman-Nya lagi, dan demikian Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenangnya. Surah Ghafir 35. Dan yang terakhir firman-Nya, maksud, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Suratul A'raf 146. Beberapa ayat mafhum daripada beberapa ayat menunjukkan bahayanya sombong, takabur, angkuh. Jangan ada sifat tu. Jangan pandang rendah pada kebenaran. Jangan pandang rendah pada orang yang membawa kebenaran. Karena tiada niat melainkan untuk mengislahkan masyarakat, membawa masyarakat balik kepada agama Allah. Saya baca tadi 41 Al-Furqan, bagaimana akibat daripada memandang remeh Rasulullah, memperlekehkan Nabi, maka jadilah perangai itu perangai Abu Jahal, sifat Abu Jahal yang memperlekehkan Nabi sehingga dia berkata, ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulah, inikah dia orangnya
yang dilantik Allah menjadi Rasul. Walhal mereka kenal Nabi dengan al-aminnya, dengan akhlaknya. Tapi bila Nabi bawa Islam, mereka pelekeh Nabi, mereka tolak. Mereka tahu tak Nabi benar? Tahu. Wajahadu biha wastaiqanatha. Mereka menentang dalam keadaan wastaiqanatha. Mereka yakin betulnya Nabi. Allah, janganlah ada perangai macam ni. Lingkup jawabnya kita. Wal'iyadzabillah, neraka jahanam, fabi'sa mathwal mutakabbirin, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali bagi al-mutakabbirin, bagi golongan yang sombong, angkuh dan takabur. InsyaAllah bulan hadapan kita akan melihat hasad dan dengki. InsyaAllah. Hasad bahasa Arab, dengki cakap Melayu. Kita akan tengok penangan dengki. Kita akan tengok hadis tentang hasad. Dan kita akan bahas, bolehkah hasad? Bolehkah ada sifat dengki? InsyaAllah pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.